Salam sejahtera. Hari ini tajuk yang kita akan belajar adalah ujian pengesahan gas. Di sini kita akan lihat bahawa bagaimanakah kaedah yang kita gunakan untuk menguji gas-gas di dalam yang dihasilkan ataupun yang terbebas. Kita lihat yang pertama adalah gas oksigen. Di sini kita lihat dulu, kita telah sediakan bahan tambahan bagaimanakah gas oksigen dihasilkan. Pertama, kita panaskan garam nitrat. Apabila kita panaskan garam nitrat, gas oksigen akan dihasilkan. Jadi bagaimanakah kita hendak menguji gas oksigen ini? Kita masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji. Sekiranya kayu uji berbara menyala, maka ini menunjukkan bahawa gas oksigen dibebaskan. Okey, seterusnya gas hidrogen. Di sini kita lihat gas hidrogen, bagaimanakah gas hidrogen dihasilkan pula? Kita masukkan asid, kemudian kita masukkan dengan logam ke dalam tabung uji. Kemudian kita letakkan kayu uji menyala pada mulut tabung uji seperti yang kita tunjukkan dalam diagram di sini. Sekiranya bunyi pop dihasilkan, maka kehadiran gas hidrogen. Okey, seterusnya gas karbon dioksida. Untuk menghasilkan gas karbon dioksida, kita ada beberapa kaedah yang boleh digunakan. Di sini teacher masukkan kalsium karbonat bersama asid hidroklorik. Gas yang dihasilkan dialirkan ke dalam air kapur. Jadi, kaedah yang kita akan gunakan di sini untuk menguji gas karbon dioksida adalah kita alirkan gas ke dalam air kapur. Sekiranya air kapur menjadi keruh, maka gas karbon dioksida dibebaskan. Seterusnya gas nitrogen dioksida. Gas nitrogen dioksida bagaimanakah dihasilkan? Kita panaskan garam nitrat. Pemanasan garam nitrat akan menghasilkan gas nitrogen dioksida. Kita boleh menguji gas nitrogen dioksida dengan menggunakan kertas litmus biru lembap. Dan lagi satu pemerhatian yang akan kita nampak di sini adalah gas yang terbebas di sini merupakan gas berwarna perak. Jadi gas berwarna perak ini menunjukkan adalah pengesahan kehadiran gas nitrogen dioksida. Kemudian kertas litmus biru lembap juga akan bertukar menjadi merah. Okey, seterusnya gas klorin. Bagaimanakah gas klorin dihasilkan? Di sini gas klorin dihasilkan dengan campuran natrium klorida, asid sulfurik pekat dan kalium permanganat kuncup. Campuran ini kita panaskan. Okey, di sini juga kita ada dua pemerhatian. Satu adalah daripada kertas litmus biru lembap dan lagi satu adalah daripada warna gas itu sendiri. Jadi kita lihat yang pertama adalah warna gas merupakan gas kuning kehijauan. Apa yang akan berlaku kepada kertas litmus biru lembap ini? Bertukar menjadi merah dan kemudian dibenturkan. Okey, ini merupakan pengesahan bagi gas klorin. Kita teruskan dengan gas amonia pula. Gas amonia juga mempunyai dua cara yang boleh kita gunakan. Yang pertama adalah kita panaskan garam amonia. Kemudian kita akan nampak bahawa kertas litmus merah lembap akan berubah atau menjadi biru. Pemerhatian yang kedua adalah ataupun kaedah kedua yang boleh kita gunakan untuk membuat ujian pengesahan bagi gas amonia adalah kita celupkan rod kaca ke dalam asid hidroklorik pekat dan kita letakkan di mulut tabung uji. Pemerhatian kita sekiranya wasap putih dihasilkan, maka dia merupakan gas amonia. Okey, seterusnya dua lagi gas iaitu gas hidrogen klorida. Di sini kaedah untuk menghasilkan gas hidrogen klorida adalah natrium klorida
dicampurkan dengan asid hidroklorik pekat di dalam tabung uji. Kemudian apa yang kita akan buat di sini adalah kita celupkan rod kaca ke dalam larutan amonium pekat dan kita letakkan pada mulut tabung uji seperti yang kita tunjukkan dalam gambar raja di sini. Sekiranya wasap putih dihasilkan, maka kita boleh buat pengesahan bahawa gas hidrogen klorida dihasilkan atau dibebaskan. Okey, akhir sekali adalah gas sulfur dioksida. Bagaimana kita nak hasilkan gas sulfur dioksida ini? Cuba kita lihat di sini, natrium sulfate. Formula untuk natrium sulfate adalah Na2SO3. Lagi sekali, Na2SO3. Kita campurkan dengan asid hidroklorik dan kita panaskan. Gas yang dibebaskan kita alirkan ke dalam larutan kalium dikromat 6. Larutan kalium dikromat 6 ini berwarna jingga. Jadi apakah pemerhatian kita di sini adalah warna jingga akan bertukar menjadi hijau, mengesahkan bahawa kehadiran gas sulfur dioksida. Okey, sekiranya teacher tak mahu menggunakan larutan kalium dikromat 6, teacher boleh gantikan larutan ini dengan larutan kalium manganat 7. Jadi sekiranya teacher menggunakan larutan kalium manganat 7, warna kalium manganat 7 adalah ungu dan pemerhatian kita adalah warna ungu akan berubah menjadi tidak berwarna. Okey, kita lihat pada latihan pengukuhan. Kita lihat yang pertama, soalan pertama mengatakan bahawa lukiskan gambar raja susunan radas untuk menguji kehadiran gas karbon dioksida dengan garam karbonat. Seperti yang teacher bagi tahu pada kamu awal-awal lagi, untuk menghasilkan gas karbon dioksida kita mempunyai beberapa cara. So di sini teacher pilih cara ini, di mana kita panaskan kalsium karbonat dan gas yang dihasilkan kita alirkan ke dalam air kapur dan sekiranya air kapur menjadi keruh maka menunjukkan kehadiran gas karbon dioksida, iaitu gas karbon dioksida dihasilkan. Alright, kita lihat, pelajar-pelajar jangan lupa setiap diagram yang kamu lukis mestilah berlabel. Maksud teacher, kita lukiskan diagram dan kita pastikan kita labelkan setiap bahan seperti yang teacher tunjukkan di sini. Okey, kita lihat soalan kedua. Apa pula soalan kedua ni? Oh, tuliskan persamaan kimia tindak balas di antara zinc dengan asid. Kalau kita kata persamaan kimia, maksudnya persamaan kimia yang kita tulis mestilah persamaan yang seimbang. Okey, kita lihat di sini. Iaitu zinc kita campurkan dengan asid hidroklorik. Garam kita adalah larutan. Kita dapat garam kita, zinc klorida dan gas kita adalah gas hidrogen. Kemudian kita pastikan kita imbangkan persamaan ini. Okey, seterusnya uraikan ujian pengesahan gas yang dihasilkan. Okey, B1. Jadi gas kita adalah gas hidrogen. Bagaimana kita nak uji gas hidrogen di sini? Cuba lihat apa yang teacher telah lakukan di sini. Dan di sini teacher nak kamu lihat betul-betul cara untuk kita ceritakan bagaimanakah gas diuji, gas hidrogen diuji adalah lebih sesuai kita letakkan kata kerja di depan ini, iaitu perkataan letakkan kayu uji menyala pada mulut tabung uji. Di sini menunjukkan kita membuat ujian itu. Jadi, kemudian apa yang kita akan dapat? Bunyi pop dihasilkan, maka menunjukkan gas hidrogen dibebaskan. Seterusnya, soalan ketiga,
Zinc nitrat apabila dipanaskan menghasilkan gas perang. Jadi apakah gas perang? Namakan gas perang yang terhasil. Kita baru saja belajar satu-satunya gas perang yang kita belajar dalam tajuk ini adalah nitrogen dioksida. Okey, soalan yang seterusnya. Gas X menukarkan kertas litmus biru lembap kepada merah dan melenturkan. Namakan gas X. Kita lihat semula. Kertas litmus biru lembap bertukar menjadi merah dulu, kemudian dilunturkan. Jadi, pelajar-pelajar, rasa-rasanya gas apa? Gas X ni adalah gas klorin. Baik, pelajar-pelajar, sekian terima kasih. Teacher harap pelajar-pelajar akan subscribe ke channel Teacher Rita. Dan tajuk seterusnya, sila layari ke channel Teacher Rita. Sekian, terima kasih atas sokongan anda semua.